Jadi itu dia semangat dan juga harapan rakyat berkenaan dengan pilihan raya umum yang ke-15, terutamanya apabila muka-muka baru ini dipertandingkan. Betul. Jadi rata-rata kita lihat tadi antara perkongsiannya, tak kisah muka baru, yang paling penting adalah ada perlunya ada pembangunan dan perlunya ada dapat membantu rakyat mendengar apa keperluan rakyat dan sebagainya. Itu yang paling utama. Tetapi calon baru ni dia ada cabaran lah untuk menangani hati pengundi. Jadi kita nak menganalisis mengenai perkara ini. Kami sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Rizal Muhammad Yaakob, iaitu pensyarah di Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, menerusi talian Google Meet. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi, Doktor, kalau kita lihat statistik pada tahun ini, calon, saya nak ringkaskan sedikitlah, 148 orang calon muda yang berumur 21 sehingga 39 tahun bertanding pada kali ini, membawa peratusan 15.7%. Dan ada di kalangan mereka ini adalah muka-muka baru yang akan bertanding bersama dengan muka-muka lama. Apakah jumlah ini signifikan untuk membawa perubahan politik kepada situasi politik di Malaysia? Silakan, Doktor. Tak berapa clear, boleh ulang balik? Okey, Doktor. Kalau boleh saya simpulkan, 15.7% daripada calon-calon muda ini bertanding, kebanyakan mereka adalah muka-muka baru. Adakah jumlah ini signifikan untuk membawa perubahan politik kepada Malaysia? Okey, yang saya boleh komen, pengundi muda ini adalah satu kelompok pengundi yang penting. Kalau kita lihat dalam mana-mana politik di negara maju, baik pun di negara-negara baru, pengundi muda ini adalah lapisan pemimpin yang diletakkan sebagai satu pelapis untuk masa depan. Jadi kita mengambil konsep sustainable politik ataupun politik yang lestari, di mana kita menyediakan kelompok pemimpin muda untuk masa depan. Jadi kita tidak akan ada shortage of pemimpin. Dan kalau kita lihat karya Punjanga Iqbal, dia menyatakan yang golongan muda ini sangat penting. Mereka memberi nafas baru, mereka memberi satu idea yang baru yang mungkin kita tak nampak. Golongan tua ataupun golongan besar juga penting, tapi perlu ada regeneration ataupun peremajaan dalam politik. Kelompok ini mestilah terdiri daripada golongan muda, 18 tahun, 19 tahun, dan mereka ini harus dilatih ataupun diberi latihan politik dalam proses kaderisasi dalam parti politik. Kita lihat kelompok ini dilatih oleh pimpinan yang lebih veteran ataupun oleh mereka yang lebih lama berkecimpung dalam politik, dan mereka diberi maklumat ataupun data tentang parti mereka. Jadi pemuda ini sangat penting dalam mana-mana parti politik. Di negara kita, golongan muda, pengundi muda, jumlahnya mungkin agak signifikan, 50%, dan mereka inilah yang akan menentukan masa depan. Okey. Baik, Doktor. Kalau kita lihat di Malaysia, ada ramai muka baru ataupun calon-calon baru. Mereka menghadapi cabaran. Kalau kita lihat, antara cabaran yang mereka mungkin hadapi adalah kurangnya maklumat tentang isu-isu semasa, kurangnya kefahaman ataupun bila kita lihat di mana-mana negara, Malaysia baik pun di Amerika, di UK, golongan muda ini masih belum lagi betul-betul faham, betul-betul diberi maklumat tentang apa yang sebenarnya berlaku, apa yang mungkin dalam sejarah negara yang mereka belum ada ketika itu, dan mungkin pada ketika mereka itu menjadi pemimpin,
masih baru tentang isu-isu semasa. Kalau kita lihat di Malaysia, masalah atau isu misalnya bagaimana kita mendapat kemerdekaan daripada British ataupun isu perlembagaan Malaysia, kontrak sosial antara British dan juga penduduk tempatan. Jadi kita mungkin perlu beri kepahaman kepada orang muda. Ya, orang tua, orang veteran, mereka dah tahu apa cerita sebenar. Jadi golongan muda ini kita beri satu kepahaman supaya mereka dapat lihat balik ya, perkara sebenarnya yang berlaku dalam usaha kita membentuk lanskap politik di Malaysia. Jadi itu antara cabaran yang dihadapi oleh golongan muda. Walaupun ada juga peluang, ada juga advantage golongan muda kerana mereka lebih faham tentang media sosial. Ya, sekarang kita lihat media sosial digunakan secara meluas dan mereka adalah kelompok yang mungkin saban hari menggunakan handphone, menggunakan internet. Jadi mereka lebih faham isu Facebook, TikTok, Instagram dan menggunakan perkara-perkara ini adalah perkara yang memberi advantage, memberi satu kelebihan kepada golongan muda. Begitu juga kepada pengundi muda. Mereka boleh diakses ataupun boleh dihubung hanya menggunakan TikTok ataupun Facebook. Tapi kalau pengundi yang veteran, mereka agak sukar. Kadang-kadang tak ada handphone, kadang-kadang mereka tak faham apa yang cuba disampaikan oleh media sosial. Jadi kita lihat kelompok muda ini mereka ada akses luas. Itu satu kelebihan. Ya. Dan satu lagi advantage ataupun kelebihan golongan muda ini, mereka lebih energetik. Sebagai jentera parti, mereka lebih bertenaga berbanding golongan veteran. Okey, Doktor. Jadi mereka boleh berkempen. Okey, Doktor. Itu mungkin dari segi pengundi muda lah yang akan keluar pada 19 November ini yang akan turun mengundi. Dan itu antara cabaran-cabaran mereka akan lalui. Dan selain daripada itu, selain daripada memberi pendidikan awal kepada politik berkenaan kepada orang-orang muda ini, kita nak sentuh berkenaan dengan calon-calon baru ni pula. Apakah antara cabaran mereka perlu lalui untuk memenangi hati rakyat untuk mendapatkan undi daripada rakyat? Silakan. Okey. Ada cabaran kepada calon muda ini adalah mereka mesti tunjukkan kemampuan ataupun kebolehan mereka dalam politik. Antara perkara yang perlu ditekankan adalah kefahaman. Kefahaman mereka tentang isu-isu semasa dan juga tentang sejarah politik di negara kita. Jadi ini perkara yang paling asas kepada calon muda. Mereka harus empat ataupun setara dengan pengundi veteran ataupun dengan calon veteran sejauh mana mereka faham akan isu-isu semasa. Contestation antara isu Islam dengan isu lain seperti isu ekonomi, isu kesihatan, isu pandemik. Dan satu perkara yang saya tekankan adalah isu alam sekitar. Di mana kita ada banjir. Kita kena diberi satu kefahaman, orang muda, dia kena faham yang isu ini adalah melibatkan isu kelestarian ataupun politik lestari, sustainable politik. Kita mesti ada satu dasar, orang muda kena faham bagaimana nak membentuk satu sustainable governance. Ya, ini perkara yang kita belum sentuh. Mana-mana ada politik di Malaysia, kita lihat mereka belum sentuh secara mendalam. Apa itu sustainable politik? Politik bukan hanya untuk masa sekarang, tapi politik untuk masa depan, untuk generasi yang akan datang. Jadi kita hadapi masalah banjir. Orang muda kena beritahu bagaimana cara kita nak menangani masalah banjir. Ya, mereka perlu bagi idea, perlu bagi idea yang sustainable. Ya, pemerintahan. Bagaimanakah corak pemerintahan
yang dianggap sebagai lesari ataupun sustainable. Polisi, bagaimana membentuk satu polisi yang bukan hanya menjamin orang sekarang tapi menjamin generasi akan datang. Ya, itu penting. Ya. Jadi doktor, ya betul. Kita setuju bahawa calon-calon muda ini memang ramai calon-calon baru ini datang daripada muka muda. Tetapi ada juga calon-calon baru ini yang datang daripada umur yang 49 tahun yang ke atas. Kalau kita lihat ia berterabur antara umur muda sehinggalah umur-umur yang lebih daripada 49 tahun yang ke atas. Jadi adakah kekuatan calon-calon muka baharu yang pertama kali bertanding pada kali ini terletak pada partinya ataupun individunya itu sendiri, doktor? Ya. Saya rasa most probably ataupun kemungkinan besar calon muda ini banyak bergantung kepada parti. Ya, parti itu yang akan mencorakkan calon tersebut. Kalau kita harap kepada individu, ya, kepada calon itu sendiri, mungkin mereka tak akan begitu ketara. Tapi kalau dia bertanding atas parti, parti itu akan mencorakkan ataupun akan membentuk individu baru tu. Misalnya, seperti itu, Barisan Nasional. Barisan Nasional ataupun BN UMNO, dia ada satu proses pengkaderan yang sangat baik. Golongan muda ini dibentuk supaya mereka itu ada jati diri. Yang mereka nampak macam orang UMNO ataupun pemilihan UMNO. Jadi kalau mereka ikut apa saja arahan ataupun apa saja pendedahan yang diberi oleh parti mereka, nampak dia punya kewibawaan dan kemampuan. Jadi mereka tak perlu susah untuk menonjolkan diri. Cukup hanya mereka kata mereka adalah calon parti UMNO ataupun calon Barisan Nasional. Jadi boleh nampak. Cuma yang akan membezakan mereka adalah dasar. Ya, dasar yang mungkin konservatif, dasar yang membawa perubahan. Jadi kalau bagi parti UMNO, kita lihat calon itu biasanya didedahkan tentang konservatisme, ya, kepentingan terhadap keluarga, kepentingan terhadap agama, ya, itu melebihi daripada kepentingan lain. Jadi kalau mereka faham kedudukan mereka dalam parti dan mereka dapat lalui semua pendedahan tentang apa dia ideologi atau semangat yang cuba nak dimainkan, diperjuangkan oleh parti tersebut, secara mudah. Orang muda ni dia mungkin lebih menonjol. Dia boleh bawa ataupun ada pembawaan diri. Jadi tak begitu susah. Jadi saya rasa banyak bergantung kepada parti. Parti lah yang akan mencorakkan calon muda. Dan mereka ini bukan hanya dibentuk satu malam. Ya, dia melalui satu proses yang agak lama. Jadi mungkin sekarang umur dia 21 tahun. Ya, akan ambil masa. Maybe 10 tahun. Ya, by the time umur dia 40, kita akan dapat pemimpin yang betul-betul jana, yang betul-betul ada kewibawaan, dan mereka dah melalui proses kaderisasi yang dibuat oleh parti politik. Okay. Jadi itu bukan satu perkara yang baru ataupun satu perkara yang baru saja berlaku. Dia dah lama dilakukan oleh parti politik, ya, untuk bentuk pelapis baru, dan bukan satu kerugian. Betul. Itu ada satu modal. Itu benda yang kita katakan lesari. Kita bentuk orang muda sekarang, kita dapat hasilnya akan datang lagi 5 tahun lagi. Ini adalah pelapis pada masa depan. Baik, doktor. Menyentuh tentang muka ataupun calon baru, saya nak sentuh di Sabah, iaitu kalau di Sabah pengundi yang menetap di Semenanjung adalah 300,000 penduduk Sabah yang berada di Semenanjung. Bagaimana calon baru ini dapat menarik minat mereka, kelompok ini, untuk kembali pulang mengundi pada 19 November. Ini merupakan satu cabaran besar juga, doktor. Pandangan. Okey. Itu simple. Saya rasa nak bagi pulang, bagilah tiket free, ya, ataupun diskaun kepada pengundi muda. Ya, mungkin Asia Mas boleh bagi special harga murah. Jadi ramai nak balik kan. Kalau tak pun balik untuk mengundi, kita balik untuk cuti kan. 300,000 di Semenanjung, kita bagi dia mungkin diskaun
Bersyait, jadi mereka akan balik. For sure, mereka akan balik ke Sabah. Itu pun simple. Tak perlu ada tarikan. Cukup hanya bagi mereka tiket pulang dan mungkin kemudahan. Ya, cuti kita dah ada. Jumaat, Sabtu kan, cuti. Ya. Mungkin tiket murah ataupun free tiket. Ya. Ya, itu dia. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Haji Muhammad Rizal Muhammad Yaakob, pensyarah di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Baiklah, itu dia berkaitan dengan cabaran calon baharu memenangi hati pengundi, dan sekarang kita nak lihat apakah